وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam siri pengajian ataupun siri kuliah berkitab atas talian. Jadi untuk siri pengajian berkitab daripada kitab Fiqh Umrah Contemporary, pada hari ini kita akan membincangkan tajuk yang seterusnya, iaitu pelbagai isu solat di Masjidil Haram. Yang pertama adalah isu solat di musalla, hotel, berimamkan imam Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat pada masa kini, di sekeliling Masjidil Haram terdapat hotel-hotel besar, dan di mana di dalam hotel-hotel tersebut terdapat musalla ataupun surau yang berdinding kaca yang menampakkan jemaah yang bersolat di dataran Masjidil Haram. Dan sistem suara Masjidil Haram bersambungan dalam musalla-musalla tersebut. Ini bermakna jemaah yang solat di dalam musalla tersebut dapat mengetahui pergerakan imam, sama ada dengan melihat kepada pergerakan jemaah ataupun dengan mendengar terus suara imam dan juga suara muballigh yang bersambungan dengan sistem suara yang telah ditarik daripada Masjidil Haram. Jadi bagaimanakah kedudukan hukum solat jemaah yang solat di musalla tersebut yang berimamkan dengan imam Masjidil Haram itu? Okey, bagaimanakah kedudukan hukum solat tersebut? Jadi kita melihat di sini terdapat pelbagai pandangan para ulama dalam perkara ini, dan juga kita akan putuskan berdasarkan resolusi muzakarah haji. Okey, kalau kita melihat ke dalam mazhab Syafi'i, tidak sah seseorang berimamkan dengan imam di Masjidil Haram sedangkan dia berada di bangunan yang berasingan seperti musalla dalam hotel yang kita nyatakan ini. Apa alasannya disebut oleh ulama mazhab Syafi'i? Ini kerana makmum terpaksa membelakangkan kiblat untuk menuju kepada imam walaupun dalam jarak yang berhampiran dengan masjid. Ini alasan yang disebut dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa solat berimamkan imam Masjidil Haram bagi orang yang berada dalam musalla tersebut adalah tidak sah. Jadi bermakna apabila tidak sah, maknanya solat tersebut perlu diulangi semula. Kalau habis waktu kena qada. Okey, dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali. Ini khilaf, kita sebut pendapat mazhab lain. Dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, sah solat berimamkan imam Masjidil Haram di musalla tersebut. Ini kerana makmum mengetahui pergerakan imam melalui suara takbir imam atau muballigh melalui sistem sambungan suara walaupun berada di bangunan yang berasingan dalam Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat daripada mazhab Hanbali, perkara ini bagi mereka adalah sedikit ada kelonggaran. Kerana alasannya kerana selama mana makmum mengetahui pergerakan imam, maka sahlah solat tersebut. Okey, jadi bagaimanakah sikap ataupun keputusan muzakarah haji dalam perkara ini? Jadi dalam satu resolusi muzakarah haji peringkat kebahasaan kali yang ke-35 bagi musim haji 1439 Hijriah telah memutuskan adalah diharuskan solat berjemaah dengan berimamkan imam Masjidil Haram di musalla yang mana hotelnya bersambung dengan dataran atau kawasan Masjidil Haram, di mana keharusan ini terpakai ketika zahmah qaswa. Zahmah qaswa maksudnya dalam suasana yang sangat sesak, seperti waktu kemuncak haji dan juga waktu solat Jumaat. Walaupun begitu, digalakkan turun
untuk solat bersama imam di masjid dan bukanlah solat di hotel. Ini adalah apa yang diputuskan dalam muzakarah tersebut. Jadi oleh kerana itu, mengikut muzakarah ini bahawa jemaah kenalah mengambil sikap berhati-hati, kerana dalam perkara ini kalau kita lihat bahawa muzakarah haji mempertimbangkanlah dua-dua pendapat ini, bahawa khususnya ketika kesesakan yang teruk yang biasanya berlaku pada musim haji, kemuncak musim haji, dekat-dekat dah nak sampai kepada hari wukuf, maka suasana di Masjid Haram begitu padat sekali. Maka ketika itu maka bolehlah solat di musalla tersebut dan sah solatnya itu. Namun dalam keadaan biasa, untuk mengambil sikap berhati-hati, maka jemaah hendaklah turun ke bawah solat di dataran, paling kurang di dataran, ataupun di lobi-lobi hotel pun dibolehkan lagi. Yang terbaiknya masuk terus ke dalam Masjid Haram, supaya solat kita tu kita lakukan dalam keadaan yang jelas dan kita akan rasa puas hati. Okey, itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah solat dalam keadaan bersesak. Okey, apa isu yang berlaku sebenarnya? Solat dalam keadaan kesesakan yang melampau, khususnya di kawasan yang ramai orang. Okey, di mana disebut di sini, dalam keadaan tertentu berlaku suasana kesesakan yang teruk di Masjidil Haram. Di mana sebenarnya telah dinyatakan tadi, suasana yang sesak biasanya berlaku pada kemuncak haji. Di mana jemaah terpaksa melakukan solat dalam keadaan bersempit sehingga tidak mempunyai ruang untuk rukuk ataupun sujud. Kerana kita tahu dalam keadaan asas solat ini, rukuk dan sujud merupakan rukun-rukun solat yang perlu dilaksanakan. Okey, jadi kadang-kadang pernah berlaku sebenarnya, dan saya sendiri pernah melihatlah ada jemaah yang terpaksa sujud atas belakang jemaah lain kerana tidak ada ruang untuk sujud. Jadi bagaimanakah hukum solat tersebut? Kan? Jadi dalam keadaan itu, solat tersebut perlu diulangi semula kerana tidak memenuhi rukun solat yang sempurna. Walau bagaimanapun suasana sebegini dah mungkin jarang-jarang dah kelihatan pada sejak akhir-akhir ini, tapi anda kata berlaku juga dalam suasana yang lain, maka yang menyebabkan jemaah tidak dapat rukuk dan sujud dengan sempurna, maka hendaklah diulangi semula solat tersebut. Kemudian masalah yang seterusnya adalah kedudukan solat berjemaah bagi lelaki dan wanita bersebelahan, dan jemaah wanita berada di hadapan jemaah lelaki. Kerana kita tahu suasana di Masjid Haram khususnya adalah luar kawalan, kan, yang menyebabkan ada berlaku suasana ada wanita berada dalam satu saf dengan lelaki, dan juga wanita berhadapan dengan berada di hadapan saf daripada lelaki. Ini berbeza di Masjid Nabawi. Kerana Masjid Nabawi boleh dikawal dan pintu masuknya adalah berbeza. Tetapi di Masjid Haram suasana adalah berbeza, pintu masuknya adalah bebas. Dan walaupun kita melihat petugas-petugas Masjid Haram juga berusaha untuk nak memastikan tidak berlaku suasana ini, tetapi apabila keadaan yang luar kawalan, jemaah datang dengan begitu ramai sekali, jadi menyebabkan suasana luar kawalan ini berlaku. Jadi bagaimanakah kedudukan solat yang dalam suasana sebegini? Okey, menurut pendapat jumhur fuqaha, termasuk mazhab Syafi'i, tidak menjejaskan kesahihan solat. Maksud solat tersebut sah. Bila dikatakan solat tersebut sah, maknanya solat tersebut tidak perlu diulangi semula ataupun tidak perlu diqadha kalau sudah habis waktu. Sah solat tersebut. Maknanya jika berlaku percampuran antara dalam saf antara lelaki dan wanita, sama ada dalam satu saf yang sama ataupun bersebelahan, ataupun wanita berada di hadapan, maknanya dari segi solat tetap sah. Walau bagaimanapun kedudukan hukum dari sudut fadilat atau kelebihan saf adalah terjejas. Maksudnya fadilat kurang daripada yang biasa. Okey, jadi oleh itu jemaah dinasihatkan agar mencari tempat yang sesuai untuk menunaikan solat di Masjidil Haram. Jadi oleh kerana itu jemaah kena merancanglah, pergi awal ke masjid, lelaki cari tempat lelaki, wanita cari tempat wanita,
supaya kita dapat melaksanakan solat dengan lebih sempurna. Walaupun telah dinyatakan tadi bahawa pihak Masjid Haram berusaha untuk memastikan tidak berlaku perkara ini, namun apabila berlaku suasana luar kawalan, maka perkara ini tetap berlaku, dan walau bagaimanapun solat jemaah tetap sah, namun fadilatnya sedikit berkurangan. Okey, wallahualam. Okey, dan seterusnya masalah seterusnya wanita dan solat berjemaah. Okey, wanita dan solat berjemaah. Okey, yang pertama, Islam mengharuskan jemaah wanita pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah dengan syarat-syarat yang tertentu. Walaupun ada keharusan ini, namun dalam suasana yang terlalu sesak. Suasana terlalu sesak semana yang telah disebutkan tadi biasanya berlaku pada musim haji. Pada musim haji adalah lebih baik bagi wanita berada di penginapan mereka. Jadi pihak tabung haji mencadangkanlah dalam suasana yang terlalu sesak, yang padat, khususnya pada musim haji, jemaah wanita dinasihatkan adalah solat di penginapan mereka saja. Ini kerana adalah untuk menjamin kehormatan dan keselamatan mereka ketika berada di Mekah. Dan mereka juga dilarang berada dalam saf lelaki ketika solat. Ini berkaitan dengan isu tadilah. Dilarang tu, walaupun dilarang, namun solat tetap sah, namun fadilatnya berkurangan. Okey, jadi dalam suasana kesesakan dinasihatkan wanita supaya solat di penginapan sajalah. Okey. Kemudian seterusnya wanita dan solat Jumaat. Okey, berhubung dengan solat Jumaat pula, wanita tidak diwajibkan menunaikannya. Kerana kita tahu di Malaysia pun kita tengok memang boleh dikatakan hampir tiada lah. Hampir tiada, ataupun kalau ada pun dalam suasana, dalam keadaan musafir, wanita menunaikan solat Jumaat. Itu kita tahu hukumnya. Namun walaupun begitu, di Masjid Haram ni, di Mekah ataupun di Madinah ni, biasanya oleh kerana dah jadi satu kebiasaan, wanita sama-sama lelaki pergi menunaikan solat fardu secara berjemaah. Maka termasuklah pada hari Jumaat mereka juga nak pergi. Okey, jadi bagaimanakah kedudukannya walaupun solat Jumaat tidak diwajibkan ke atas mereka? Namun oleh kerana suasana trend pergi solat berjemaah berlaku di Mekah ataupun di Madinah, maka wanita pun nak pergi. Okey, jadi berhubung dengan solat Jumaat pula, asasnya wanita tidak diwajibkan menunaikannya. Itu kita telah disebutkan tadilah. Namun jika solat Jumaat dilakukan oleh wanita, solat Zuhur tidak perlu dilakukan lagi. Tidak perlu dilakukan lagi kerana sudah terlepas kewajipan tersebut. Walau bagaimanapun adalah afdal bagi wanita mengerjakan solat Zuhur sahaja, tidak pergi menunaikan solat Jumaat. Ini adalah apa yang disebut dalam buku fiqh ibadat haji, umrah dan ziarah keluaran tabung haji. Okey, masalah seterusnya adalah isu solat pandangan apabila kita solat di hadapan Kaabah. Pandangan kita apabila kita solat di hadapan Kaabah. Okey, kalau kita tahu dalam keadaan biasa, solat ni apabila kita solat, kita afdal kita melihat ke tempat sujud kita, ke tempat sujud kita. Itu adalah hukum asalnya. Tapi apabila di hadapan Kaabah ni timbul isu kerana ada pendapat yang mengatakan melihat kepada Kaabah ni mendapat pahala. Melihat kepada Kaabah mendapat pahala. Yang dikeluarkan dalam satu hadis kan. Hadis yang masa memandang tu saja, memandang Kaabah dikira sebagai ibadat dan mendapat pahala dia. Okey. Jadi apabila seseorang tersebut solat di hadapan Kaabah, manakah yang afdal dia pandang, melihat kepada tempat sujud ataupun melihat kepada Kaabah? Okey, jadi menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sunat memandang ke arah tempat sujud. Jadi tetap afdal melihat ke tempat sujud walaupun kita solat di hadapan Kaabah. Kecuali ketika bertasyahud dalam tahiyat awal dan akhir. Jadi apabila kita bertasyahud dalam tahiyat awal dan akhir, sunat dilihat kepada jari telunjuk kanan ketika ia diangkat. Maksud ketika asyhadu alla ilaha illallah, illallah tu maksudnya diangkat jari tersebut, maka sunat dilihat kepada jari telunjuk
kanan tersebut apabila kita angkat, bila kita sebut illallah. Jadi maknanya dalam mazhab Syafi'i pun, walaupun kita solat di hadapan Kaabah sekalipun, maka tetap sunat kita melihat ke arah tempat sujud. Jadi maknanya kita fahami di sini bahawa sunat melihat kepada arah Kaabah tersebut adalah ketika kita berada di luar daripada dalam suasana solat. Okey, kemudian saya sambung isu yang lain pula, walaupun tidak disebut dalam kitab fiqh umrah contemporary, tapi saya sebut isu ini dalam kitab fiqh haji contemporary. Fiqh haji contemporary juga karangan saya. Ada isu-isu lain yang berkaitan dengan perkara solat ni yang terkini, yang saya tak sempat masukkan lagi dalam buku fiqh umrah contemporary, iaitu solat di anjung tinjau Menara Jam Mekah. Maksudnya di clock tower di atas sana, kerana kita tahu sejak tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, pihak Masjid Haram ataupun pihak hotel telah membuka lawatan untuk jemaah naik sampai ke tingkat atas, naik ke tingkat atas di menara tinjau, menara jam tersebut, yang mana apabila berlaku ziarah tersebut, tiba-tiba masuk waktu solat. Dan memanglah apabila kita duduk di sana, bila waktu solat memang kita dapat dengar azannya, kerana juga dipasang sistem suara yang jelas. Dan juga lepas daripada itu, kalau kita solat sekalipun, kita akan dapat mendengar suara imam dan suara muballigh dengan jelas. Dan maknanya kita tahu jugalah pergerakan imam tersebut. Jadi apakah hukum kita solat di menara tinjau tersebut, di atas sana, dengan berimamkan Imam Masjidil Haram? Okey. Jadi dalam perkara ni saya ambil daripada apa yang diputuskan dalam muzakarah haji. Di sini disebut, menurut mazhab Syafi'i, solat berjemaah berimamkan Imam Masjid Haram di anjung tinjau Menara Jam Mekah adalah tidak sah. Ini mengikut mazhab Syafi'i adalah tidak sah, kerana jarak saf melebihi 300 hasta ataupun 158 meter dari bangunan masjid, dan dikira saf terputus daripada saf terakhir di dataran Masjidil Haram. Inilah apa yang diputuskan dalam resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan. Jadi apabila melihat kepada keputusan ini, bahawa kalau jemaah solat berimamkan Imam Masjid Haram di atas sana tersebut, maka dikira sebagai solat tersebut tidak sah. Apabila solat tersebut tidak sah, maka solat tersebut kena diulangi semula. Dan kalau sudah habis waktu, kena qada semula. Jadi apa yang berlaku? Apa perlu dilakukan oleh jemaah kalau dia berada dalam suasana tersebut? Suasana apabila masuk waktu solat, maka dia tidak boleh solat, kerana kalau ikut mazhab Syafi'i maka solat tersebut tidak sah. Maka dia kalau ikutnya kena tunggulah sampai solat tersebut habis, maka dia solatlah berjemaah bersama teman-temannya di atas sana. Kerana dia takut kalau nak turun sana mungkin habis waktu. Itu penyelesaiannya lah, penyelesaian bagi dalam masalah ini. Okey. Jadi walaupun kenapa saya nak sebutlah sedikit perbandingan lah, mengikut mazhab lain. Contohnya mazhab Maliki. Kalau ikut mazhab Maliki, yang saya jumpa fatwa ini daripada Al-Hay'ah Al-Ammah li Syu'un Islamiyah wa Al-Awqaf, daripada Majlis Fatwa UAE, Emirat Arab Satu, di mana mereka ni berfatwa, banyak fatwa mereka berasaskan kepada mazhab Maliki. Di mana kalau ikut mazhab Maliki, solat berjemaah berimamkan Imam Masjidil Haram di anjung tinjau Menara Jam Mekah adalah sah, sama ada untuk solat fardu atau sunat, selama mana makmum mendengar suara imam melalui pembesar suara atau dapat melihat pergerakan makmum yang mengikuti imam tersebut. Jadi isu dalam mazhab Maliki ini adalah sama seperti solat di musalla dalam hotel Masjidil Haram.
Kerana selama mana mengetahui pergerakan imam dengan dengar suara imam melalui sambungan sistem suara dan juga suara muballigh, dan juga dapat melihat kepada pergerakan makmum di hadapan, maka solat tersebut dikira sah menurut mazhab Syafi'i, walaupun kita berada di dalam bangunan yang berasingan, walaupun kita berada dalam jarak yang jauh, saf yang jauh sekalipun. Kerana ini juga antara isu yang timbul di solat di Masjid Haram ni adalah kedudukan saf yang melebihi 300 hasta daripada saf yang terakhir di Masjid Haram, yang kadang-kadang berlaku jarak yang terlalu jauh. Kerana kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau jarak kedudukan kita dengan jarak saf yang terakhir tersebut melebihi 300 hasta ataupun 158 meter yang saya nyatakan tadi, maka solat tersebut dikira tidak sah walaupun jemaah dapat mengetahui pergerakan imam. Okey, jadi berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki contohnya dia selama mana tahu pergerakan imam melalui dengar suara ataupun mengetahui dengan melihat kepada makmum yang di hadapannya, maka solat tersebut dikira sebagai sah. Jadi sekali lagi saya kembali kepada apa benda ni, keputusan resolusi dalam perkara ini. Resolusi muzakarah haji yang telah dibincangkan pada tahun 1441 Hijriah, isu ini telah dibincangkan, maka diputuskan sebagai tidak sah lah. Jadi jemaah kena merancanglah pergerakan ataupun lawatan mereka di menara anjing tinjau di atas sana. Dan kalau berlaku waktu solat, nampaknya mereka kena tunggulah solat berjemaah di Masjid Haram habis, dan mereka solat bersama jemaah yang tersendiri. Dan saya juga pernah melihatlah ada jemaah daripada negara lain yang memang mungkin mereka pada masa itu mereka memang betul-betul berpegang dengan pandangan ini, dan mereka memang menunaikan solat fardu secara berjemaah dengan jemaah mereka apabila telah selesai solat berjemaah di Masjidil Haram. Okey. Dan seterusnya, masalah seterusnya adalah kedudukan dataran Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Okey, kita tahu dari segi Masjidil Haram ni, dari segi pahala solatnya adalah pahala 100,000 tersebut merangkumi seluruh tanah haram. Itulah yang telah diputuskan tak dalam mazhab Syafi'i, dan juga dalam muzakarah haji lah, pahala 100,000 tersebut. Manakala kalau di Masjid Nabawi, dia punya pahala tersebut yang 1,000 itu hanya terbatas dalam masjid saja. Inilah yang diputuskan. Okey, bagaimanakah dengan isu kalau kita isu dataran tersebut? Adakah dataran Masjid Haram ataupun dataran Masjid Nabawi termasuk dalam hukum masjid itu juga? Jadi apa yang diputuskan dalam resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan 2007, dataran yang terdapat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi tidak dikira sebagai sebahagian daripada masjid. Apa kesannya apabila diputuskan sebegini? Iaitu dataran yang terdapat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi tidak dikira sebagai sebahagian daripada masjid. Kerana kita lihat apabila berlaku kesesakan jemaah solat di dataran, dan juga sama ada di Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi, kalau kita lihat dari segi solat tidak jadi isu sebenarnya. Solat fardu tersebut tidak ada isu, kerana mereka solat tersebut tetap sah kerana bersama dengan saf, selama mana tidak jarak tersebut tidak lebih daripada 300 hasta lah sebenarnya yang dinyatakan sebelum ini. Isunya adalah tentang kedudukan solat tahiyatul masjid dan juga kedudukan wanita dalam haid. Okey, jadi kalau kita lihat apabila telah diputuskan bahawa dataran tersebut tidak dikira sebagai pada masjid, maka wanita haid boleh berada di dataran tersebut. Berada di dataran tersebut. Itu yang pertama. Kemudian bagaimanakah kedudukan solat tahiyatul masjid di dataran tersebut? Maka apabila disebut perkara tersebut, apabila diputuskan bukan dikira sebagai pada masjid, maka solat tahiyatul masjid tidak sah dilakukan kerana dilakukan dalam masjid. Dan satu lagi, isu iktikaf. Iktikaf adalah hendaklah dalam masjid. Jadi bermakna iktikaf, kalau iktikaf di dataran tidak sah. Inilah kesannya lah apabila telah diputuskan bahawa dataran di Masjid Haram dan Masjid Nabawi tidak termasuk dalam
dalam sebahagian daripada masjid. Jadi saya ingat itulah sebahagian daripada hukum hakam solat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan kita juga sebut sebahagian daripada Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Panjang umur kita bertemu lagi dalam kuliah yang berikutnya atas talian. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. والدين